أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya muliakan pengurusi Masjid Sungai Sui, pegawai-pegawai masjid, imam kita, Tok Bilal kita, para alim, asatizah, tuan-tuan guru, para pimpinan tempatan, tuan-tuan, puan-puan, dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di mana dengan limpah dan kurnia-Nya hari ini Allah izinkan kita untuk berjumpa dalam satu program, dalam satu kuliah subuh di bulan yang mulia ini, ya, di hari yang baik ini, di pagi-pagi hari. Syukur Allah izinkan kita berjumpa. Jadi tuan-tuan, sebenarnya saya ni kalau waktu bulan Ramadan memang saya akan lapangkan diri saya. Saya malas nak pergi kuliah, saya malas nak imam. Dan hari tu bulan Ramadan ni memang orang kata benda suka untuk kosongkan diri. So jadi dia boleh balik kampung. nak Pahang sekarang ni 12.30 dah boleh balik Jumaat kan. Jadi bila mana Ustaz Zuhaidi ada call minta ganti kuliah, jadi saya pun boleh datang lah. Setakat ni tak ada masalah sebab memang saya suka kosongkan. Itu tabiat Ramadan. Sama lah juga bila nak beli baju raya kan. Kalau dulu-dulu boleh baju raya ni pada bulan puasa, tapi mulai pada 2 tahun lepas saya beli baju raya pada bulan Syakban. Orang kata apa boleh beli Jawa, rupanya senang. Saya senang cari. Waktu yang lebih seronok, kita boleh pergi dalam keadaan kita tak terkejar nak tarawih ke, tak kejar nak banyak-banyak benda, tak kejar kan. Jadi bulan Ramadan itu memang betul-betul bulan yang boleh rehat, santai dan beribadah. Macam itulah. Apapun pengisian kuliah maghrib ini, kuliah maghrib tak ada, kuliah subuh, zuhur adalah merupakan satu perkara yang amat digalakkan dalam bulan puasa. Kadang-kadang orang lupa. Bila masuk bulan Ramadan ni orang kira kita puasa tarawih. Sedangkan kuliah-kuliah sebegini pun penting. Selain kita puasa tarawih dan membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bila sebut tentang Ramadan, saya buka kuliah subuh kita pada hari ini dengan Ramadan. Saya tanya Ustaz ni, benar cerita ini Ramadan ke nak sambung kitab kita ni? Saya kata bebas. Jadi bila bebas, saya akan buat gaya bebas kan? Apa dia? Saya buka dimah kita pada hari ini dengan tentang Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan dia satu bulan yang cukup istimewa kan? Satu bulan yang sangat-sangat kita nantikan. Sama ada dari segi sudut yang kita nantikan itu adalah dari sudut ibadahnya,
keberkatannya, rahmatnya, kan? Ataupun ada juga orang menantikan Ramadan kerana pendapatannya, kan? Boleh berniaga, boleh macam-macam, berniaga expo baju, berniaga makanan. Ada juga orang berniaga mercun. Tunggu tak ni, kan? Iman Allah, pau meletup. Macam-macam lah nanti, kan? Akan ada ni. Ini orang menanti-nanti Ramadan. Ada juga orang yang resah menanti Ramadan, kan? Jadi kita kena tanya pada diri kita, kita yang mana? Saya teringat lagi masa saya kecil dulu, ayah saya sebut, orang kata orang Arab, kata orang Arab atau ulama-ulama ni, bila masuk je Ramadan, bila nak sampai Ramadan, dia bergembira, gembira nak sambut Ramadan. Dan bila mana Ramadan itu nak habis, mereka menangis pemergian Ramadan. Masa tu saya kecil, saya tak tahu apa, saya tak benda pula. Yang kita tahu, bila Ramadan nak habis, kita gembira sebab nak raya, kan? Tak sabar nak raya, masa kecil. Tapi bila mana kita dah sampai umur-umur peringkat-peringkat tertentu, kita faham, oh, punya Ramadan ini memang betul banyak manfaat, keberkatan bagi orang yang nak ambil keberkatan tersebut, bagi orang yang nak ambil 1001 benda yang baik dalam bulan tersebut. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada apa yang saya nak sebutkan, dalam Ramadan ini kita kena perbaiki niat kita. Sentiasa, manusia ini sentiasa kena perhalusi niat dia satu hari-hari kena. Lepas tu niat puasa pun hari-hari. Kena perhalusi niat. Supaya niat kita berpuasa ini tidak lain tidak bukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Allah sebut, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Saya teringat tentang masa sekolah belajar tentang hadis pertama, innama a'malu binniyah. Hadis ini terkenal sangat, semua orang tahu. Cumanya bila cerita tentang hadis ini, dia mesti ada kaitkan dengan peristiwa hijrah. Bila mana orang berhijrah ini daripada Mekah ke Madinah, mereka berhijrah, ada yang kerana orang yang dia nak kahwin, perempuan yang ingin dikahwini. Ada juga yang berhijrah kerana harta, nak bisnes sebab sana dah teruk dah ni, orang tak habis, kena pulau habis ni, kan? Ada juga yang berhijrah kerana perintah Allah dan Rasulnya. Maka siapa-siapa yang berhijrah kerana perempuan yang nak kahwin, maka dia akan dapat perempuan tersebut. Siapa-siapa yang berhijrah kerana harta, maka dia akan dapat harta. Dia boleh bisnes, boleh buat apa-apa dekat Madinah. Dan siapa-siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat semua perkara ni. Jadi tak kisahlah kita nak berniaga, keperluan itu kita dapat, kan? Tetapi kita kena ingat, dalam bulan puasa ini, niatnya ikhlas kerana Allah, dan segala kebaikan dalam bulan puasa kita akan dapat. Kalau sekadar kita niat kerana seronoknya boleh berniaga, maka kita akan dapat berniaga je, tuan-tuan, kan? Jadi perbetulkanlah, perbaikilah niat kita. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dalam bulan puasa ini. Yang kedua, apa yang kita kena buat adalah antaranya kita kena banyak baca doa, kan? Dengar tadi imam doa, kan, supaya berkati kita dalam bulan Ramadan dan sampaikan kita ke dalam Lailatul Qadar, kan? Teringat juga saya masa balik daripada Madinah baru-baru ni, kan? Jadi ada semayang subuh dekat MMU Cyberjaya. Jadi masa abang saya ambil tu, dia kata tu tengok tu, dia tulis lagi 43 hari lagi nak raya.
Dekat skrin TV tu dia tulis lagi 43 hari lagi nak raya. Saya nak tergelak lah. Dia terus kata, dekat dah raya. Saya kata betul, memang raya dah dekat. Tapi yang lagi dekat adalah puasa. Dia ada hikmah dia sebenarnya. Memang kita kata, alhamdulillah sibuk nak raya. Okey tak? Sebenarnya apa yang kita boleh faham, kita ambil lah, mungkin ada husnuzan dia nak cerita kat sini betapa hampirnya Ramadan nak tinggalkan kita. Kan, kalau kita rasa 43 hari lagi tu nak raya dekat, sebelum raya akan ada Ramadan, menunjukkan Ramadan itu satu bulan yang sangat-sangat singkat. Sedar tak sedar, Ramadan hari ni dah Ramadan yang ke-6. No. Kalau ke-6 ni menunjukkan ke-5, 5. Ramadan yang ke-5, malam ni malam ke-6 gitu. Ramadan yang ke-5, tuan-tuan, 5 hari dah puasa. Nak puasa 5 hari dah kita ni. Sedar ke tak sedar 5 hari? Dan sepanjang 5 hari kita berpuasa ini, berapa banyak kita dah baca Quran, berapa banyak kita dah berdoa, berapa banyak kebaikan yang kita dah buat, berapa banyak kita dah manfaatkan 5 hari yang berlalu ini. Ini saya bukan cakap kepada tuan-tuan, ini saya diri saya sendiri juga. 5 hari yang berlalu ini, apa? Kan? Maka kita nak kena semak balik. Kan? 43 hari, betul juga 43 hari. Sama lah juga masa belajar dulu. Oh, hari pertama puasa menunjukkan sekarang kita ada 29 hari lagi nak raya. Baru hari pertama dah cerita nak raya bila kan. Ya? Jadi dalam bulan kata dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan ini, maka banyakkanlah berdoa. Dalam khutbah Jumaat hari ini, hari semalam disebut, kebetulan saya baca khutbah Jumaat semalam kan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamahu minni mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan dah datang. Sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah daripadaku ibadah pada bulan itu. Kan? Jadi banyak-banyakkan berdoa. Doa mudah, pak erti bahasa Arab, doa lah bahasa Melayu, tak ada masalah, langsung doa je lah. Minta ya Allah dengan banyak perkara, minta untuk diri kita, jangan lupa untuk keluarga kita, jangan lupa untuk ahli qaryah kita. Jangan kedekut sangat untuk diri sendiri, tak ada. Minta untuk semua orang. Lah kita minta untuk semua orang, jangan risau orang tu jaya, kita pun dapat sekali. Ya, jadi kalau kita minta doa kita je, rugilah, minta untuk semua orang. Yang ketiga, dalam bulan Ramadan ini juga perbanyakkan bacaan Al-Quran. Kalau mengikut kepada Imam Maliki, dalam bulan Ramadan dia akan kurangkan, dia akan tinggalkan tinggalkan apa? Pembacaan hadis. Yang banyak dia akan pergi kepada pembacaan Al-Quran. Saya pasti kita akan biasa buat tadarus. Bila buat tadarus ada kan? Tadarus. Bila buat tadarus ni bagus, dia mengajak kita kepada nak melatih kita baca Quran. Yang kurang habis je, okey bahkan kami dah habis dah. Habis dah. Lepas tu habis terus. Tuan-tuan, banyak kan. Biarlah tu Ustaz, nanti habis Ramadan tak sempat 30 juzuk ni. Tak hatam lah kami. Siapa khabar baca Quran bulan Ramadannya? Lepas Ramadan boleh baca lagi, tak ada masalah pun. Tapi banyakkan baca Al-Quran. Yang paling direkodkan banyak baca Quran ni, antaranya kalau kita tengok Imam Ibrahim An-Nakai rahimahullah meriwayatkan bahawa Al-Aswad menghatamkan Al-Quran sebanyak setiap 2 malam sekali. 2 malam sekali hatam Quran. 2 malam sekali hatam Quran. Maksudnya 2 hari sekali. Kan, 2 hari sekali. Kalau tengok yang lain pula, Qatadah menghatam Quran dia ringan sikit. 7 hari sekali. Seminggu sekali. Cukup 4 minggu, cukup sebulan 4 kali. Kan? Mujahid, beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan pada setiap malam, sehari sekali hatam Quran, sehari sekali. Cukup sebulan, kalau 30 hari puasa, 30 kali dia hatam Quran.
Yang paling dahsyat yang orang kata, setengah orang kata dia ni tak betul, dia ni ialah mungkin pandangan orang yang tak betul, dia kata orang yang tak betul kan. Al-Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Bermaksud secara purata satu hari 2 kali hatam Quran. Dan hatam Quran Imam Syafi'i ni itu 60 kali itu yang di luar solat, di luar solat, bukan masuk sekali dalam solat. Hak di luar solat. Rasa kalau mikir-mikir rasanya katanya Ustaz Zahiri lah, kalau nak hatam Quran 2 kali sehari ni rasanya macam mana Ustaz Setiap masa baca Quran tak? 2 kali sehari, bukan 2 hari sekali, 2 kali sehari. Sambil-sambil berjalan pun mungkin dia membaca juga kan? Dalam kepala dia sungguh ni 2 kali sehari. Jadi bulan Ramadan ini kita tahu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wal bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu padanya diturunkan Al-Quran. Lepas tu nanti kita akan ada kelas kita buat sambutan nuzul Quran. Jadi tuan-tuan, inilah manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan bacaan Quran. Ustaz, koma ni tak pandai lalu baca Quran, tak lancar, Iqra' lagi, macam-macam lah orang tersebut. Tuan-tuan, itu bukan alasan untuk kita tak baca. Apa maksud dia? Maksud dia dalam hukum agama ni, kalau kita tak boleh baca, kita duduk dengar baca. Dan kita belajar. Akan ada kebaikan pahala untuk kita. Jangan terus-menerus cakap tak pandai sampai mati pun kita tak belajar, takkan pandai. Jadi memang kena buat. Dia bukannya kata duduk dia aku menangis tak dapat. So kurang-kurangnya ada satu kisah tu kan, yang dicerita, yang masyhur juga cerita tu. Dia tak boleh baca Quran, tak erti sangat dah, tapi dia nak sangat. Dan minta maaf dengan Quran, minta maaf lah kau tak dapat baca ni ke apa. Tapi apa dia buat? Hari-hari dia akan pegang Quran dan dia menangis. Air mata dia tu menyebabkan Al-Quran itu benar-benar kata macam rosak lah. Sebabkan mata ni, dia kata dia tak boleh menangis, tapi dia nak pegang Quran, nak baca Quran. Ini orang yang mana kuburnya diterangi, terang. Pelik orang, kenapa? Rupanya boleh tanya pada isteri dia, memang tak pandai pun baca Quran dia ni. Tak pandai. Dah macam kenapa kubur dia terang ni? Kenapa? Rupanya dia tanya, tu Quran yang dia pegang setiap malam, tapi sebab tak boleh baca tu, dia menangis kesedihan dia tak boleh nak baca tu, air mata dia tu membasahi Al-Quran tersebut. Sampai situ pun Allah memuliakan orang yang menghormati Al-Quran. Apatah lagi orang-orang yang membaca, belajar, mengaji Quran ini. Maka ambillah manfaat. Tuan-tuan, ada Ustaz Zuhairi ni, orang hebat buat Quran ni, apa lagi manfaatkan lah. Kan sebelum Ustaz Zuhairi pun dipanggil Tuhan, baik jom memberi kesempatan tersebut. Sini pun Ustaz saya ada kelas Quran sini, saya tu kan, kelas Quran free tak ya, di bawah muid kalau tak salah saya. Jadi guru Quran tu ambil manfaat tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita dijemput Allah nanti, kurang-kurangnya kita tanya lepas Quran. Dia tak tasmat kita, jangan risau, tapi dia tahu apa yang kita nak buat. Baik, dalam bulan Ramadan ni juga banyakkan bersedekah. Bersedekah, memberi orang makan. Kalau dulu-dulu macam sini situasi kampung-kampung pasti ada lagi orang beri makanan hantar ke rumah. Bulan-bulan puasa ni, nak lah bulan puasa ni kita masak rumah sama sebelah, goreng dekat-dekat nak buka puasa tu, pergi goreng pula ikan masin, di bantai pula goreng kasar. Allah, rumah member ni rasa ikan masin je pun, tapi dia punya bau dia tu memang mengancam nyawa. Jiwa ni bergolak, oi sedap. Kita masuk, jadi kita kena ingat ke jiran kita, aku masuk tadi ada bau, bagilah.
Datang masjid ni buat buka puasa ke tak? Ada kan? Datang, bukanlah semata-mata kita datang makan, bawa juga kadang-kadang bawa air sejak. Air sejak ni tuan-tuan, saya semua ada RM5 kot lebih kurang. Jom minum sama-sama, air panas ke kan. Ini kan dok, saya tak tahulah kat sini macam mana ni, tapi tempat lain tu macam ada setengah masjid lain tu, apa masjid ni tak sediakan air panas langsung, kita buatlah lah. Kita dah tengok, oh air panas tak ada, ini peluang aku ni, bancuh air panas. Datang buka puasa nak air panas sepenuh. Manfaat TO panas tu sejak tu baru RM5 kalau buat sendiri. Tak apa RM5 pun, RM3 kot. Dan beli gula sekilo boleh pakai berapa hari kan? Macam-macam lagi perkara-perkara mudah yang kita boleh buat, yang tidak memerlukan kos yang tinggi. Tak cukup duit, kita ada kemampuan dari sisi tenaga, bantulah. Guna tenaga kita itu untuk membantu kita, orang kata menolong masjid, orang ramai, orang-orang yang susah ketika bulan puasa ini. Jangan kita kedekut. Bahkan ulama ini pada bulan puasa, bila sampai bulan puasa, apa yang ulama sebelum sampai bulan puasa, ulama dia akan cari duit banyak sikit. Bukan bulan puasa nak cari banyak duit. Dia tertukar sikit kita sekarang. Bulan puasa, bulan lubuk duit kan? Dia tertukar. Dulu dia cari duit dulu sebelum sampai bulan puasa. Sampai bulan puasa, oh dia bersedekah. Dia tukar sikit kita. Kita bulan puasa tu bulan cari duit. Saya ada kenal ada seorang ni, dia meniaga. Dah sebab kita ni kena faham budaya kita kan macam mana. Dia kerja, dia meniaga, dia jual lemang. Dia jual lemang tu 2 bulan je, bulan puasa dengan bulan raya. Pendapatan dia jual lemang dekat Ampang, Selangor. Pendapatan dia jual lemang tu, dia boleh beli setiap tahun, dia boleh beli rumah sebiji. Bukan sikit-sikit, rumah cash dia boleh beli setahun. Maksudnya dia kerja je 2 bulan, dia tak kerja lagi 10 bulan tak kerja. Tapi dia tak tenteram, jiwa dia tak tenteram. Dia kata, sebab apa tak tenteram ni? Sebab duduk rumah tak tahan juga, kena beletel tak rumah dia kan. Oh, kena dengar lah bosannya. Akhirnya dia pergi kerja pengawal keselamatan. Semata-mata datang sebab nak duduk jauh kan, biar ada kerja. Tapi sebenarnya niaga lemang tu boleh bayar rumah stok setahun, boleh beli rumah sebiji setahun. So bukan sikit-sikit punya orang niaga ni. Tapi dek kerana mungkin juga dia rasa pendapatan itu daripada diri dia mencari, jadi dia lupa juga dengan Allah. Itu masalah lah. Itu masalah lain lah ya. Cuma kita yang kena faham yang ni ya. Ada orang bulan Ramadan ni, bulan puasa dengan bulan raya nanti ni, memang ada peluang betul lah. Jadi macam saya sebut pada awal tadi tu, hati-hati. Dan ingat satu hadis yang diriwayatkan dalam Tirmizi, mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Sesiapa yang menyediakan makanan berbuka buat orang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Dan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa itu. Siapa-siapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, orang tu puasa, sediakan dia makan, kita dapat pahala yang sama macam dia, berganda-ganda. Allah. Baik, yang terakhir untuk saya ceritakan sedikit tentang Ramadan ini adalah berkenaan dengan qiyam. Ini pun satu rugilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan Allah nak paksa kita ni, maka Allah letakkan bangun sahur ni adalah sunat. Ini Allah paksa. Ada orang kata, oh saya tak makan sahur. Siapa suruh makan melantak pun? Tak payah melantak pun kan, saya tak boleh makan. Saya tak, siapa mampu makan pukul 5 pagi 5 pagi nasi, tak jadilah, tak selera lah, kita tak kena lah, pak habis kat sepinggan contoh kan. Sebenarnya apa yang kita kena ambil manfaat pada qiyam ni, sebab bulan-bulan biasa kita nak bangun pukul 5 pagi ni kadang-kadang payah sikit. Jadi ambil, bila dah boleh bangun sahur, ambil 5 minit je kan, tak payah lama pun, 5 minit je bangun buat tahajud. Bangun buat tahajud, mulakan dengan 2 rakaat. Manfaatkan asbab kepada kita nak ambil pahala sunat sahur ni tadi.
Gunakan untuk buat tahajud. Oh Ustaz, bukan ke 2/3 malam tu lagi afdal? Yelah, daripada langsung tak buat, buatlah sebelum sahur. Ni kadang nak yang afdal-afdal, nak ni tiba tak buat sampai sudah, nak menunggu ke afdal tu. Itu masalah juga. Tunggu, tak buat. Nak sedekah, nak tunggu kaya, tak kaya, tak sedekah juga. Itu ceritanya. Apa yang ada beri? Kan, bangun qiyam mula dengan dua. Tak payah fikir saya nak buat 8 rakaat sampai sudah. Tak sempat dah Ustaz, tinggal lagi setengah jam je. Tak apalah, esoklah. Tak sempat juga. Tak buat dua, mampu buat dua. Percayalah bila tuan-tuan lazimi dengan dua, esoknya, lusanya, tak cukup lah, tambah jadi 4. Kita sendiri nak 4. Tak cukup lah, asyik tahajud. Nak buatlah taubat sikit, nak buatlah sikit hajat. Rupa-rupanya dia datang, zuk tu dia datang. Tapi nak mulakan, maka bulan Ramadan ni lah asbab kepada suruh bangun sahur ni, kita manfaatkan dua buat. Jangan sia-siakan hanya sekadar sahur. Kan? Rumah pun, isteri orang perempuan pun samalah. Janganlah, tak apa Ustaz, kami orang perempuan, kami masak untuk lelaki pun kami dapat pahala. Yelah, dapat juga pahala untuk dia. Tapi apa ceritanya, kita pun buatlah. Sekarang macam-macam ada cara. Masak guna microwave pun boleh. Letak microwave, semayang sekejap, tak ada masalah. Kan? Ada yang dah siap masak malam tu, gerak je, makan masak pun boleh juga. Lepas tu solat 2 rakaat, buat. Jangan tinggal, rugi sangat. Tapi kalau dah tak mahu bangun juga gunakan. Kan? Apa nak buat ke tak boleh lah. Tapi kalau mampu bangun, dah bangun dah pun buat. Kalau Messi datang subuh di masjid, itu hebat. Datang subuh di masjid, kalau sempat subuh di masjid ni, kita sempat pula buat solat sunat qabliyah. Dan ini kita pun tahu tiada yang lebih baik dalam dunia ni, qabliyah. Buat. Ni kadang-kadang tak tunggu, relax, tak apa, duduk, tak ada. Rugi lah bila dah azan, dah sampai masjid awal, tiba-tiba tak buat. Rugi sangat tuan-tuan. Sekarang ni pula kena pula masuk subuh lambat sikit. Bila lambat sikit, orang nak pergi kerja. Kita pun kadang-kadang ngoteng lambat, rugi lah. Jadi ni masa memang betul-betul kena sharp, pergi buat, ambil manfaat tersebut insya-Allah. Baik tuan-tuan, itu seberingkas apa yang saya nak sebut tentang bulan Ramadan. Apapun, mudah-mudahan Ramadan yang datang ini, andai katalah ini Ramadan yang terakhir buat kita, kita pun tak tahu bila mana kita mati, esok lusa kita tak tahu. Tuan-tuan, hari ini mati kita tak tahu. Dan bila kalaulah dikatakan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita, biarlah bila kita menghadap Allah itu nanti, kita bangga tunjuk, ni Ramuju lah, Ramadan tahun ni aku pulun sungguh, alhamdulillah aku dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah Ramadan tahun ini aku banyak baca khatam Quran, banyak sedekah, banyak Ramadan tahun ni dapat. Jangan kita malu pula betul buka Ramadan lah, teruk no Ramadan aku, habis Ramadan rupanya lebih teruk pula daripada sebelum ni. Tu naya. Sepatutnya Ramadan, bila dia habis Ramadan tu, setan ni ibaratnya lah, setan tengok, lain benar ustaz ni, belum sebelum Ramadan macam aku. Habis Ramadan ni, jangan, dia kena buat balik strategi baru. Itu kan, dia terkejut tengok kita lebih baik, bukan dia terkejut tengok kita lagi teruk pada aku Ramadan. Itu lagi teruk. Jadi mudah-mudahan Ramadan itu berlalu, kita mendapat banyak kebaikan, banyak keberkatan. Allah limpahkan segala keberkatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada karya kita insya-Allah. Jangan sia-siakan tuan-tuan. Sebab betul saya cakap ni bukanlah betul benda. Betulnya dari segi sudut, tiba-tiba je kita dengar meninggal. Saya ni biasa pergi kuliah kan, tiba tadi dengar siap meninggal. Allah, meninggal siap. Punya Allah nak muliakan dia, meninggal waktu hari Jumaat, ke bumi pula sebelum Jumaat, settle Allah. Kan? Macam-macam. Sekejap aja, jumpa sihat. Tengok jumpa tengok kereta balik pada Mekah ke sebelum pergi Mekah tu.
balik jumpa. Itu member tu cakap kat orang rumah. Esoknya dapat mesej, meninggal dah orang tu. Lah, sebab apa? Tiba-tiba kena stroke, pak, terus blackout, habis. Jadi kita tak tahu. Kalau kita tahu senang cerita, tapi kita tak tahu. Baik tuan-tuan. Jadi saya sentuh juga lah sikit tentang apa yang saya nak sentuh kepada akan datang ni, iaitu berkaitan dengan arkanul bai', rukun jual beli. Dalam rukun jual beli ini, kita masuk sikit topik ni supaya adalah sikit kita sentuh. Rukun jual beli ni tuan-tuan, dia melibatkan kepada, dengan setengah pandangan mazhab ada kata satu je, ada kata 4, ada kata 5. Tak payah nak balah, tak payah menempela, pencerahan dia sama je. Yang kata satu tu sebab dia kata rukun jual beli ni sirah. Sirah ni ada ijab dan qabul. Bila ada ijab dan qabul, takkan ijab qabul tu keluar sendiri. Mestilah ada orang yang ijab, ada orang melafazkan ijab dan qabul ni, ada yang ijab, ada yang qabul. Bila ada orang tu tadi, dia ijab apa? Takkan dia tak ada ijab. Saya jual apa? Saya beli apa? Dia mesti ada barang yang dia beli, mesti ada persetujuan. Sebab tu yang mengatakan sirah tu saja dah merupakan rukun. Adapun yang bagi dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i, rukun jual beli ini terbahagi kepada 4 ke 5, 5 saya rasa. Membahagikan rukun jual beli ini. Antaranya adalah orang yang berkontrak. Siapa? Penjual dan pembeli. Tuan-tuan, masa belajar dulu saya jadi orang yang Allah, kita tak suka nak ngapal ni, tak faham, saya tak suka lah apa tak faham. Jadi yang paling kita tengok setiap tajuk kita masuk mesti ada rukun dia. Jadi rukun ni rasa macam benda lah nak bersenang faham. Jadi saya bagi cara nak senang faham tentang rukun. Rukun ni tuan-tuan tak perlu hafal, tapi kita fahami apa maksud rukun tu. Rukun makan, apa dia? Kena ada orang makan, kena ada makanan. Rukun baca buku, kena ada buku, kena ada tukang baca. Rukun jual beli, kena ada pembeli, kena ada penjual, kena ada barang, kan? Senang cerita, rukun ini dia adalah perkara yang mesti ada. Kalau benda tu tak ada, perkara tersebut takkan terjadi. Nak main bola, nak lawan bola, mesti ada pasukan lawan, ada pasukan yang sama, mesti ada bola, kan? Kalau takkan jadi permainan tersebut. Rukun baca Quran, mesti ada tukang baca, mesti ada Quran. Kalau tak, dia takkan jadi. Ada pembaca tapi Quran tak ada, tak jadi. Ada Quran, banyak Quran, tapi tukang bacanya tak ada, dia takkan jadi membaca Quran. Kan? Saya tengok je, dia takkan jadi. Mesti ada bacaan. Jadi dalam rukun ini, apa yang kita boleh faham, jika rukun tersebut tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak terjadi sebenarnya, secara zahirnya tidak terjadi. Jadi dalam jual beli, kalaulah tidak ada penjual, pembeli je yang ada. Sekarang penjual je yang ramai, pembeli tak ada. Dalam ekonomi sekarang, penjual ramai orang jual. Sedih kadang-kadang saya tengok. Tapi pembeli tak ada, sebab kuasa beli orang tak ada, kan. Jadi itu bukan jual beli, itu hanya menjual saja, membeli tak ada. Ada zaman sedulu-dulu pembeli ramai. Apa dia? Masa nak pakai emas tu, kan, orang nak beli ramai, tapi emas pula tak ada, barang tak ada, dia tak jadi jual beli. Tapi bila lengkap, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada sirah, setengah kata ada harga, maka lengkaplah rukun jual beli tersebut. Barulah perbuatan tersebut ada. Jadi kalau dulu-dulu kita nak akad nikah ni, kita menghafal rukun nikah ni, takut kena tanya. Takut betul kena tanya, kan? Jadi apa rukun nikah? Mesti ada pengantin lelaki, pengantin perempuan. Kalau tak ada pengantin, nak siapa nak nikah? Mesti ada, kan? Mahar tu mesti ada. Saksi, apa lagi? Berapa hari lah yang syarat letakkan dalam dalam kahwin tu sendiri. Baik. Okey. Kita sampai ke berapa boleh ni, Ustaz? Terpulang Ustaz. Kalau semua orang pulang, saya tinggal seorang. Kan? Okey, saya sambung sikit, tuan-tuan. Dalam
rukun yang pertama pihak yang berkontrak ini, yang pertama mesti waras, mesti orang tu waras. Tak boleh berjual beli dengan orang yang tidak waras. Tak boleh berjual beli dengan orang gila, tak boleh berjual beli dengan orang yang tak boleh menguruskan harta. Nampaknya je macam dia okey, tapi bila bab menguruskan harta dia memang tak boleh terus. Orang kata, kadang-kadang orang kata benda lah, macam-macam lah istilah manusia ni ada. Apa pun senang cerita, bila dia tidak mampu membezakan duit tersebut, dia tak tahu pun duit tu berharga kan? Jadi tak boleh berurus naga dengan dia, ya. Anak-anak yang saya dah sebut itu, kalau tuan-tuan ingat, ada mumayyiz, sebelum mumayyiz. Ini cerita-cerita tentang keahlian hari itu. Yang kedua, bebas membuat pilihan ketika mengikat kontrak. Dalam kita nak berjual beli, tidak boleh dipaksa. Ini cerita ni yang ramai orang kena. Apa contoh yang dulu? Gores dan menang. Gores, awak menang motor ni, menang tilam. Tak payah pergi jauh tuan-tuan. Isteri saya pernah kena. Saya mengajar bab ni banyak, tapi isteri saya dah kena 2-3 kali lah. Penat juga nak khabar. Macam mana dia suruh mari kuliah sekali. Masa mula-mula kahwin dulu, saya pergi JJ. Saya duduk Kuantan, dia duduk di Tapah. Jadi kadang-kadang kami jumpa di KL. Sampai di KL tu saya tunggu, mana dah sampai. Dia kata dah sampai ni. Tak sampai. Hati rasa tak sedap. Call. Akhirnya kita call banyak kali. Mungkin orang tu tak selesa, dia angkat. Dia kata rupanya masa dia nak naik, dulu kan Plaza Rakyat tu ya, naik Plaza Rakyat tu ada orang dekat-dekat suruh goreng. Dia malas, tapi akhirnya dia goreng terkejut. Awak menang. Macam kena pukau, bawa ke pejabat, habis duit kena tarik. Tunggu. Tapi sebabkan kita telefon, orang tu mungkin dah sesak juga, dia hantar pula balik. Tapi habislah lebih kurang dalam 800, tak banyak juga lah, 800 lebih kurang. Nak ceritanya, gores dan menang pernah kena. Jadi apa yang kita nak kena faham di sini, bila kita dipaksa, maka tidak boleh berlaku dalam jual beli. Memang dia berjalan, tapi jual beli tersebut akan terbatal, akan rosak jual beli tersebut. Sebab apa? Sebab awak kena paksa. Awak menang ni, kadang-kadang kat pasar raya kan, kita masuk-masuk, cik menang ni, dapat vacuum satu. Kita pun fikir tak apa, belilah, tambahlah duit sikit, dapat vacuum. Sebenarnya kita tak nak pun. Yang terperdaya lah. Yang dipaksa, maka hukum jual beli tersebut akan terbatal. Tak boleh dipaksa dalam jual beli. Tak kisahlah berjual beli apa sekalipun, tak boleh. Okey. Yang seterusnya, penjual ni saya lajukan sikit. Penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan. Tak boleh menjual beli pada orang yang sama. Kenapa ada ke ustaz orang nak buat jual beli pada orang yang sama? Ni ada. Memang ada. Sebab apa? Sebab orang tu pun nak buat kelik je. Saya jual pada diri saya dengan nilai yang tak jadi. Tapi memang ada. Kita rasa macam takkanlah nak jual diri sendiri, sebab kita pandang dari sudut kita biasa harian ini. Tapi bagi setengah orang, contoh dia nak buat pertandingan futsal kan? Jadi dia dah tahu, dengar cerita futsal ni hadiah tu bukan daripada dia. Jadi dia kata tak apalah, hadiah tu mesti sumbangan orang kan. Jadi dia kata tak apa, saya jual daripada diri saya memberi sumbangan kepada diri saya. Saya bukan ambil duit daripada yuran pertandingan, tapi saya ambil duit dalam akaun saya jadikan duit ini sebagai hadiah. Jadi dia kata duit ni bukan yuran peserta. Sedangkan dia buat pertandingan tu, untung pula lebih kurang dalam, dia tahu dah buat kira-kira dah untung 20,000. Pertandingan memancing ke apa kan, untung 50,000. Dah makna siapa taja hadiah ni? Saya taja hadiah saya sendiri. Tak boleh taja hadiah anda sendiri. Saya bukan ambil pada yuran tu judi. Betul, yuran judi. Dia kata dia ambil daripada akaun dia. Dia hadiah, dia sumbangkan untuk program dia sendiri, untuk pertandingan itu sendiri. Maka sebenarnya tak boleh. Orang kata pembeli jual pada penjual, penjual jual pada pembeli. Siapa pembeli? Siapa penjual? Lah, orang yang sama. Takkan. Maka kita rasa dalam kitab lah orang cakap gini, rupa-rupanya berlaku sekarang. Memang berlaku. Sebab manusia ni, dia kalau boleh, dia akan mencari helah bagaimana untuk dia lepaskan diri dia. Macam
Nak dalam jual beli ya, dalam jual beli, dalam bisnes pelaburan, 1001 cara macam mana kita nak buat helah janji kita halal. Kita kata kita halal, sebenarnya tak halal pun. Dia bukan, dia sebenarnya dia haram. Yang lebih teruk kalau dia haram jadah. Tentu haram jadah. Tu. Itulah. Dia haram, lepas tu dia menyusahkan orang pula. Bukan sekadar dia buat benda yang haram, tapi dia menganiaya, menyusahkan orang pula. Ini satu perkara yang lebih berat. Dosa tu lebih berat. Dia mungkin dia rasa dia halal, tapi sebenarnya Allah tahu apa dalam hati kita. Itu yang banyak orang lupa. Kita boleh buat melalui transaksi, orang boleh nampak telus, tapi sebenarnya Allah tahu dalam hati kita apa. Tuan-tuan, Allah ciptakan kita, Allah tahu segala perkara kita nak. Jadi tak payah, dengan manusia kita boleh tipu, dengan ustaz saya boleh tipu, dengan orang lain saya boleh tipu, tapi dengan Allah tak. Apa dalam hati kita ibarat satu LCD pam tayang, Allah tengok je apa manusia, apa hamba aku ni nak buat, lurus ke, bengkok ke. Lepas tu kita lupa kita ada pula tempat pengakhiran itu, kan, tempat dihisapkan itu. Yang terakhir adalah boleh melihat. Orang jual beli, kalau orang tu buta tidak sah kerana wujudnya kejahilan yang ketara. Untuk tujuan jual beli, orang buta ini perlu mewakilkan kepada orang lain untuk membeli atau untuk menjual bagi pihak dia. Ini yang kita lah. Orang buta ni tak boleh nak jual beli sebab dia tak nampak, dia tak tahu. Melainkan dia ni asalnya orang yang sihat. Lepas tu tiba-tiba dia buta. Tapi dia faham, dia boleh pegang barang yang kering-kering, dia tahu. Okey. Dia pegang braille. Sekarang ni unit USAS kita dapat program projek braille. Kita nak buat bacaan Quran untuk satu Pahang dan mungkin Malaysia. Jadi kita dah habiskan, kita diberi peruntukan oleh Kerajaan Negeri Pahang untuk membeli braille, Quran braille. Harga dia lebih kurang RM600,000. RM600,000 boleh beli berapa banyak ni, ada RM600,000 tu. Dan dia akan, lepas ni dia akan adalah orang buta ni dia boleh baca, belajar baca Quran. Itu tujuannya, supaya orang buta ni dia ada boleh. Tak ada sebelum ni tak tahu payah ke tak, ni ada. Itu kaedah yang dibantulah oleh Kerajaan Negeri Pahang, dia beri benda tu, kan. Tapi kalau dalam bab jual beli ni tadi, ialah dia tak boleh nak, dia boleh minta orang tolong beli. Kalau penjual tu orang yang dia kenal, anda boleh wakilkan, tolong beli untuk saya ni kan. Saya nak beli barang ni, nak kalau makanan, nak bulan puasa pula, beli makanan, tak sedar penuh kan, buka-buka lah. Ini perkara-perkara yang kena perlihat lah. Baik tuan-tuan, itu seberingkas tentang syarat sah dalam jual beli bagi rukun yang pertama. Dalam rukun-rukun yang lain ada banyak lagi syarat sah. Yang ni saya lajukan sikit sebenarnya, sebab bukan laju sikit, saya laju sangat. Sebab sebenarnya dia pencerahan itu kita cerita sebelum-sebelum ini tentang waras, jadi tak perlulah saya ulang banyak kali itu. Okey. Baik, ada apa pun soalan tuan nak tanya? Zakat fitrah tahun ni bayar jangan lupa. RM7. Siapa ambil sini? Ada? Mana? Ada ambil? Ada ambil? Ambil dah terang ke tak? RM7 kalau makan beras tempatan. Tuan-tuan semua makan beras import, saya tahu. Sebab beras tempatan ni elak kan, susah nak jumpa kan. Jadi hak makan beras import tu RM14. Dia bukan ikut pendapatan kita, dia ikut beras kita makan. Itu kena ingat betul. Jangan bayar ikut pendapatan, tapi bayar ikut beras yang kita makan. Saya memang makan beras tempatan. Sebabnya ada orang tolong beli sama ke saya. Saya beras nak habis je, Ustaz nak beras tak? Nak beli? Boleh beli ya. Dapatlah beras tempatan. Jadi beras tempatan tu memang alhamdulillah sentiasa ada kat rumah saya. Jadi beras saya RM26 ya. Kecuali anak saya yang kecil sekali, mak dia pergi beli beras sumur untuk dia makan. Hak kecil tu lebih kurang dalam setahun lebih. Dia beras sumur ni beras Jepun, hak tu RM21. Jadi hak kecil tu saya kena bayar RM21. Hak lain semua pakai RM7. Tak apa lah. Yang lain kami tak dapat Ustaz beras yang ada kat pasar raya sekarang ni, beras ni. Tapi kan terpaksa lah beli RM46, RM50, terpaksa lah beli. Iyalah macam mana. Apa pun tetap juga kena bayar mengikut beras import kalau makan beras import.
Kalau makan berat diabetes, saya ni diabetes tak terpaksa makan. Ya, terpaksa, tapi bayarlah guna diabetes. Tu berat diabetes tu. Dia sekali makan sekali dok. Okey, betul. Betul. Ada orang tanya ni, macam mana Ustaz kalau makan berat import, berat ni? Sebenarnya kita kena tengok mana yang banyak kita makan. Mana yang banyak. Biasanya berat tempatan banyak, tu tiba-tiba dapat berat tempatan. Ataupun berat import ni beli yang sikit je, sebab dapat tempatan tinggal ada import ni, dia backup kan. Itu makan berat tempatan. Nak habis nanti tambah sikit. Maksudnya banyak yang tempatan. Dalam pandangan ni banyak meletakkan pakailah bayar zungun. Ya, kalau banyak tempatan, bayar yang tempatan. Maksudnya bayar hak RM7 tu lah. Kalau banyak guna import, pakailah yang RM14. Kalau tanya saya, ikutlah. Kalau tuan-tuan ada kemampuan lebih, kalau campur, bayar yang lebih tinggi. Itu lebih selamat. Kan bila bercampur sesuatu, kan, kita lebih baik kita ambil benda yang lebih. Lebih ni sekurang-kurangnya kita lepas kewajipan, lebih tu dapat pahala sedekah. Tapi kalau kita ambil hak sikit, tiba-tiba tak cukup. Kan, tengok-tengok, lah, tak cukup ni. Maka bila tak cukup lagi bahaya, kewajipan tak tertunai, sunat apatah lagi kan? Jadi kalau tanya saya, kalau ada kemampuan lebih, bayar je lah hak RM14 tu. Sebab kita confuse kan, nak 14 ke 7? 14 7, bayar 14. Tapi kalau kita memang kita yakin, kita bayar apa, memang tempatan, memang tak pakai langsung import ni, ataupun pakai sikit sangat, jadi kita bayarlah guna tempatan, tak ada masalah. Itu lebih baiklah. Tapi kalau nak keluar daripada kekusutan tu macam tu. Ya. Ya. Boleh tak boleh ya? Macam mana kalau masa kita tengah makan ke tengah apa, jumpa orang buta jual tisu. Saya pernah jumpa bagus tu budak ni, dia bawa orang tu jual tisu, orang tu bagi tisu. Waktu tak lama, waktu tak ada Tuhan, dia jalan depan tu, saya ternampak dia tongkat-tongkat dengan spek mata pun masuk poket, masuk taksi, zoom lari. Lah, rupa-rupanya ada juga geng apa? Scammer tisu ni. Tak apalah, itu cerita hak dia tipu tu dia dengan Tuhan. Ceritanya, kalaulah soalan tadi, orang jual tisu buta tu, boleh tak dia jual belilah? Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Kenapa boleh pula Ustaz? Sebab macam saya sebut tadi, barang tu dia arif. Dia jual tisu, dia tahu dia pegang tisu, dan dia bagi duit. Orang pula bila bagi duit, orang buta ni dia dapat kenal duit tu. Jadi bila dia tahu duit tu, okey lah. Kan dia pegang duit, duit ni RM5, dia tahu duit ni RM1, maka okey. Tapi kalau dia tak tahu, orang bagi RM1 pun, orang bagi duit Turki pun, masa saya pergi Madinah pun ni, orang tu nak tipu, dia bagi duit Turki kepada peniaga tu. Peniaga tu pong marah-marah. Tu peniaga tu pihak lain. Datang Turki tu bagi saya duit dia. Saya kata benda pula duit aku, so bagi kau tu. Saya ambil lah. Rupa-rupa balik tu baru saya faham. Dia bagi duit 20 lira. 20 lira tu baru RM2 dia tipu. Dia nak tipu. Itu kata nak tipu tu biar dengan Tuhan lah. Tapi penat juga saya nak berbetal dengan Arab tu. Saya kata tak apalah, tak apa lah, aku bayar duit orang ni. Disyukurlah, syukur. Tapi nak tipu tu dia macam pasal orang menipu ni. Jadi ceritanya berjual beli dengan orang buta ni, kalau yang berniaga tisu tu boleh tak? Sebenarnya kadang-kadang kita jarang, sebenarnya kita nak sedekah yang banyak pun. Kalau ikutkan bila sedekah ni tak kisah pun siapa boleh. Tapi kadang-kadang kita nak ambil tiru asbab ni kita bayar. So kita secara dasarnya dia tidak ada masalah. Melainkan jika melibatkan transaksi yang besar, sampai 10,000, sampai 100, benda yang besar, jadi dia akan menyebabkan kerugian, dia boleh ditipu dan sebagainya. Dalam kes ni, orang jual tisu tu dia memang tahu duit yang dapat dan barang yang dia jual. Yang menjadi isu kalau barang tu barang yang dia tak famous, yang dia tak tahu, itu bahaya. Okay? Ada soalan yang lain? Ada yang ustazah hajjah kan, muslimah ni kalau nak tanya soalan nanti mungkin boleh tulis kertas, lalu tu bagi, insya-Allah. Tanya yang dulu-dulu pun boleh, tanya yang baru pun boleh, saya akan cuba jawab. Kalau saya boleh jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, nanti saya jawab kan. Cuba library tulis tu. Kalau saya boleh jawab. Kalau yang lepas-lepas dia tak semestinya tajuk ni tuan-tuan, apa-apa tajuk pun kita cuba kongsi. Sebab saya nak belajar juga. Bila saya tak tahu, saya belajar pula, saya cari pula kan. Kalau saya tahu, saya jawab je lah.
Baik, sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Jam menunjukkan 7.30 pagi. Apapun, terima kasih atas komitmen semua. Allah izinkan kita kat sini, Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada waktu-waktu yang lain, dan mudah-mudahan segala usaha kita ini Allah berkati kita, ya. Macam mana? Beli barang melalui online, TikTok. Oh, TikTok. Ceritanya sebenarnya panjang lagi. Kita akan sampai kat situ. Memang akan sampai. Tapi memandangkan soalan ni dah tanya, saya akan jawab secara umum saja dulu. Tapi secara detailnya kemudian, adakah jual beli secara TikTok ataupun apa-apa medium online ini dibenarkan? Memandangkan kita dah dekat bulan puasa, dekat raya ni, mungkin tuan-tuan malas nak pergi shopping, tuan-tuan beli guna online, Shopee apa-apalah, kan, Facebook ke apa ke, TikTok ke apa ke. Jawapannya boleh tak boleh? Baik, dia termasuk dalam bai'us salam. Bai'us salam ini jual beli melalui tempahan, maka dia dibenarkan. Tetapi sebab apa saya kata cerita ni akan kemudian ni? Sebab dalam syarat jual beli ni, antara rukun-rukunnya berkenaan dengan barang. Bila sebut barang tu, syarat sah dalam barang tu antaranya barang itu mesti diserahkan ketika akad. Barang itu mestilah kita ketahui, kita boleh, dia penyerahan dia, barang itu kita tahu. Jadi macam mana nak berlaku dalam online, kan? Sebab itulah rupa-rupanya bila masuk bai'us salam, dia ada bab ini, syarat bagi rukun barangan tersebut dihazafkan, dibuang, tetapi diganti dengan syarat-syarat yang lebih detail sesuai dengan online. Apa dia? Barang tersebut tak mampu diserahkan akad, tapi dia ada syarat dia. Barang tersebut kita tahu dia punya kuantiti dia. Kenapa barang jual beli biasa tak perlu tahu? Sebab dalam muka kita tahulah kita ambil berapa, satu dua. Tapi online kena tahu kuantiti, kena tahu kualiti, spek tu kena tahu apa dia, warna apa. Nak kalau warna sekarang biru laut, biru laut lagi, biru gelap, macam-macam warna biru lah ada. Orang perempuan tahulah, orang lelaki memang kira biru je lah yang dah faham. Kalau orang perempuan ni biru laut, biru gelap, biru cair, biru taik cicak, macam-macam lah. Itu dia punya takrifan tu. Jadi kena spesifikasi tu, kualiti dia tu, dia punya barang tu mesti diketahui. Saiznya SL ke, double SL ke, triple SL, kena dinyatakan dengan jelas dalam online. Jadi secara dasarnya, adakah jual beli tersebut boleh tak boleh? Tuan-tuan jangan risau, buatlah, dibenarkan. Tetapi untuk menjelaskan dengan lebih jauh, kita akan sampai pada tajuk ini. Sebab tajuk ni memang agak panjang. Cumanya kalau bertikaikan, mana syarat-syarat ni tak boleh patuh ni? Tak. Secara dasarnya ada, dibolehkan. Dan dibenarkan. Walaupun zaman Rasulullah tak ada online pun, tapi boleh. Melalui kaedah apa? Kaedah yang saya sebutkan tadi. Syarat ni dihazafkan, masuk syarat baru, dia top up dengan syarat baru, yang sesuai dengan transaksi tersebut. Jadi boleh tak boleh? Boleh. Yang penting tahu bila serah. Tahu kualiti barang, tahu kuantiti barang, tahu harga barang. Hak tu penting. Kalau tak tahu benda tu, jangan jual. Kalau dalam panduan yang diletakkan oleh Kerajaan Malaysia, bahagian apa tak ingat saya tu, disebut, dia kata kalau kita nak beli dengan online, pastikan benda tersebut memang betul-betul terjamin. Terjamin ni maksudnya, kalau lah berlaku pada kita barang-barang tu orang tipu, maka kita boleh claim balik. Dalam sejarah Malaysia, pada awal permulaan online, orang tempah iPhone dapat lesung batu. Oh, ini masuk khabar ni, dia tempah iPhone dapat lesung batu. Oh, dahsyat. Nak tipu sungguh. Biarlah senyap je, dia pergi hantar lesung batu, tak marah ke member, kan? Lesung batu. Jadi pastikan, kalau biasanya kena tipu dalam Facebook, link ni kan, biasa dalam Facebook. Jadi
janganlah guna Facebook tu, janganlah. Kalau guna Shopee, guna apa lagi? TikTok ni saya TikTok pun tak ada. Jadi yang saya tahu Shopee ni dia agak selamat sebab dia ada kita boleh tuntut balik kan, kalau barang tu tak ni kita boleh beritahu dia selamat. Tapi kalau Facebook, dulu banyak kes orang kena tipu. Saya pun, isteri saya berapa tahun lepas pernah beli baju online kat saya, jubah. Sampai baju jubah tu slim fit. Kita memang slim tapi tak fit. Jadi bila pakai jubah tu, ketat dulu ni, macam nak menetah. Oh, khabar tak jadi. Dan saya kata tak apalah, telefon nak tukar, boleh tak? Mana tak boleh tukar. Tapi kena datang dekat dia punya kedai. Mana? Bagi. Nak jimat kononnya, kena pergi bangi pula. Pergi bangi tak apalah. Pergi bangi tengok semua saiz saya tak boleh pakai, apa-apa color pun tak ada. Semua jenis cutting slim fit, tak boleh pakai. Dia kata tak apalah cik, kita pulang duit. Alhamdulillah dapat balik duit, pergi Jekyll beli sentai salah. Itu sejarahnya lah. Tapi soalan tadi, boleh tak boleh? Boleh. Pastikan kuantiti, harga, kualiti dan kalau boleh serahan tu kena clear. Yang lain insya-Allah kita akan terangkan kemudian satu persatu. Baik. Beli yang trusted punya dealer lah. Beli yang dipercayai tu. Jangan kita main beli kan tiba-tiba kena tipu, kena lipat rugi duit. Baik tuan-tuan, ada lagi? Tak ada Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Mohon ampunan maaf atas segala kesulitan. Mohon maaf juga mengambil masa tuan-tuan. Moga-moga kita semua diberkati dan dilimpahi kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Kita tangguhkan perjumpaan kuliah kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.